maka kecuali dia akan gugur. Kalau taklif sesuatu, disyariatkan sesuatu, tiba-tiba orang tu tak mampu buat perkara tersebut, maka kewajipan itu tergugur. Kewajipan itu tergugur. Macam kita selalu beri contoh, dalam solat seseorang wajib solat berdiri. Itu adalah salah satu daripada rukun solat. Tetapi kalau orang tu tak mampu, kita akan merasa lebih penghambaan. Contohnya macam maksudnya, antara lain ulama itu menyatakan selain daripada memahami nama dan sifat Allah, cara lain untuk kita memperkasakan iman kita adalah dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan, suasana Ramadan ini bukan sekadar kita mengimarahkan masjid dengan solat fardu dan sunat, kita juga mengimarahkannya dengan yang kita panggil tadarus, program-program tadarus. Dan lebih baik daripada itu apabila ditambah dengan sesi-sesi tadabbur melalui sesi tazkirahnya dan sebagainya. Tadabbur ini kalau dapat mendekatkan kita pada makna, ada pengertian yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita dapat meyakinkan lagi iman kita. Dia belum menjadi seorang Muslim yang sempurna. Kerana dalam hadis Rasulullah menyebut bahawa seorang Muslim itu dia adalah iman, Islam dan juga ihsan. Baik. Dan kalau kita lihat dalam rukun Islam, dalam rukun Islam ini kita solat, kita puasa, kita mengerjakan haji. Dia bersifat berulang-ulang. Kalau kita perasan, dia bersifat berulang-ulang. Kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, esok kita solat lagi, lusa kita solat lagi, sampai umur kita 20, 30, 40, 50 tahun, kita masih mengulang-ulang perbuatan solat tadi. Jadi kenapa dia berulang-ulang? Jadi ulama mengeluarkan hikmah daripada rukun Islam yang bersifat berulang-ulang ini, ialah kerana ianya satu bentuk proses ataupun latihan. Kalau kita nak jadi pakar, kita kena buat sesuatu perkara itu dengan berulang-ulang sehingga kita jadi pakar. Kalau kita nak jadi pakar bedah, kita kena banyak melakukan operasi bedah lah, sampailah kita jadi pakar. Kalau dia ni pakar bedah jantung contohnya, jadi dia banyak melakukan operasi sehingga dia kenal macam-macam jenis jantung dah, dan dia seorang yang pakar. Okay? Dan Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, setelah kami melalui proses yang sangat panjang untuk menyiapkan video melalui tugasan yang diberikan oleh Ustazah, kami telah mengumpulkan 3 video yang diambil daripada Facebook Masjid Al-Azhar Quiz, dan menurut tajuk yang kami ambil iaitu Maratibuddin Al-Islamu Wal-Imanu Wal-Ihsan. Jadi apa yang kami dapat daripada topik ini ialah melalui satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika seorang lelaki datang berpakaian serba putih, sangat rapi, bertemu kepada baginda Nabi SAW, dan beliau bertanyakan tentang ketiga-tiga benda yang saya sebutkan sebentar tadi,
yaitu soal Islam, soal iman dan soal ihsan. Lalu baginda Nabi SAW menjawab ketiga-tiga pertanyaan lelaki tersebut. Saat ia bertanya tentang Islam, baginda Nabi SAW menjawab, Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah, kau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, mengerjakan solat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji jikalau engkau berkemampuan. Dan kemudian lelaki tadi membenarkan ucapan baginda Nabi SAW. Lalu beliau bertanya lagi, apakah pula yang dimaksudkan dengan iman? Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, iman itu ialah kau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Lelaki itu juga mengiyakan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dia bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau engkau tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa Allah Maha melihat. Dan hadis ini ada lagi soalan-soalan yang ditanyakan oleh lelaki tersebut, tapi saya tidak bincangkan di sini kerana itu merupakan hadis yang sangat panjang. Dan setelah kami berbincang sama ahli kumpulan, murajaah tentang maksud iman, maksud Islam dan maksud ihsan yang disebutkan daripada hadis sebentar tadi, kemudian kami cari lagi daripada video yang telah kami perlihatkan di awal video ini. Pertama, video daripada Ustaz Ma'ad, beliau menyentuh soal Islam. Dan kemudian video yang kedua, iaitu video tentang iman yang dikupas oleh Ustaz Subari. Dan yang ketiga, video tentang ihsan yang dibahas oleh Ustaz Mukmin. Jadi setakat itu sahaja perkongsian dan ulasan yang saya dapat bagi selaku wakil daripada kumpulan kami. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datangnya daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.